untuk memastikan anak isteri kita dapat taat perintah Allah, bukan jauh daripada perintah Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersangatan sifat malu dan rendah dirinya. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa tuan-tuan? Nabi sallallahu itu ia memerah susu kambing untuk dijadikan minuman ahli keluarga. Yahlubu syatahu, ya, memerah susu kambing untuk dijadikan minuman ahli keluarganya. Wa yarka'u thawbahu, dan menjahit pakaiannya dan menampal kasutnya yang koyak. Dan apa lagi tuan-tuan? Wa yakunu fi khidmati ahlihi, dan baginda sallam itu berkhidmat untuk ahli keluarganya, isteri dan anak-anaknya, bisiratin sariyah, dengan servis, dengan perkhidmatan yang paling sempurna. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu saya kata, kita tengok balik dalam kita mendekati isteri, anak, ikut sunnah ke tidak? Kalau tak ada lihatkan. Ada sekali saya tanya, ya, pada seorang, ya, kenapa kamu suka berkata kesat kepada isteri kamu sehingga isteri kamu mengadu di jawatan agama? Kenapa Ustaz salah? Saya bagi makan isteri saya. Isteri saya suruh di rumah. Saya balik tengok rumah bersepak. Saya balik tengok dia masak apa yang saya tak suka. Saya marahlah dia. Nanti saya kahwin lagi dia marah. Sebab saya bagi dia makan minum. Takkanlah buat kerja di rumah pun tak boleh. Astagfirullahaladzim. Jahilnya kita, tuan-tuan. Dan puan-puan kita Allah SWT. Isteri itu bukan hamba, tuan-tuan. Isteri itu menjadi teman kita untuk membina ketakwaan menuju ke syurga Allah SWT. Kerana banyak keaiban kita ditutup oleh isteri. Banyak keaiban isteri itu ditutup oleh suami. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Lupakah kita pesanan Allah SWT dalam Al-Quran? Kunna libasun lakum. Isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu yang menutup keaiban diri pribadi kamu. Kalau tak ada isteri-isteri kamu, dah lama kamu tergelincir dalam maksiat dan dosa. Dah lama kamu tergelincir menjadi penghuni ahli neraka isteri. Pilih perkataan kepada isteri itu dengan sebaik-baik perkataan, sebab dia menjadi amanah kewajipan kita. Kerana bila telah diijab kabulkan, maka isteri tadi berpisah dengan ayah, berpisah dengan adik-beradiknya, dengan ibunya, dan mengikuti kita 100%. Syurganya terletak pada keredaan suaminya. Tuan-tuan, ketika itu, ya, kalau kita tidak didik isteri dengan betul, kitalah suami yang dayus, suami yang zulia. Sebab itu dalam Islam, kalau nak mukul isteri, bidarbin ghairu mubrahim, dengan pukulan yang tidak mencacatkan. Kalau dengan benda, mestilah biqadri siwak, dengan kadar kayu siwak. Kadar kayu siwak ni panjang macam ni, tuan-tuan. Pukulan di tempat yang tidak mencacatkan dan tidak memberi kesan. Cuba bayangkan, sebagaimana kita berinteraksi dengan isteri. Dosa kita, walaupun kita ketua, tetapi bila kita tidak melakukan isteri dengan pendidikan yang betul. Ini sunnah Nabi. Ini pesanan Nabi di bulan Ramadan, meringankan bebanan orang di bawah tanggungan kita, supaya mereka dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu, tuan-tuan, banyak perkara yang perlu kita lihat dalam hidup ini. Sebagaimana saya nyatakan, risau kita, tuan-tuan. Kalau kita meninggal sekarang, banyak perkara tak lepas dalam kehidupan kita. Banyak sangat. Isteri jahil, tanggungjawab suami untuk mengajar. Sebab itu selalu saya berpesan di surau saya, ya, di mana-mana tempat saya berkuliah dengan tuan-tuan saya baru. Kalau di Masjid Bandar Baruda, kuliah saya dah lebih 10 tahun. Selalu saya berpesan kepada jemaah di Masjid Baruda, janganlah ego sebagai seorang bapa. Kita ingat dalam usia tua ni, kalau dekat Masjid Bandar Baruda itu, majoriti orangnya dah umur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun ke atas. Kebanyakannya semua dah ada cucu. Kerana bila kita tua dalam usia macam ni,
kita memerlukan belayan dan perhatian kembali oleh anak-anak kita. Kerana sikap ini akan berputar balik. Kita ada masa lemah bagaikan jeli ketika lahir daripada kandungan ibu kita. Ya, sangat lembik. Tuan-tuan dan puan-puan, kena pegang dan tatang sepenuhnya. Sebab tu kita kena belajar macam mana nak dokong baby yang baru lahir. Kepalanya sangat lembut, kakinya sangat lembut, tulang belulangnya sangat lembut, sehinggalah dia boleh merangkak, bertatih, berjalan jatuh. Tuan-tuan, ketika itu dia memerlukan perhatian kita sepenuhnya. Nanti dia akan masuk usia remaja, dan belia ketika itu dia rasa dia telah berupaya. Dan masa ini ramai remaja dan belia yang lupa ibu bapa. Dia rasa apa?